Kalau kita tengok dari sudut sejarah Bani Israel tu sendiri, ada kekeliruan bila orang cerita sebenarnya diorang ni bukan semua Yahudi kan, contoh Zionis ni bukan semua Yahudi, ada Yahudi yang bukan Zionis dan sebagainya. Tapi berdasarkan sejarah Yahudi dan Bani Israel yang panjang, sebenarnya orang-orang baik di kalangan Yahudi ini adalah minoriti. Diutuskan Nabi, diorang ni minoriti. Diorang wujud tapi minoriti. Contoh dalam surah Al-A'raf disebut dengan jelas, dua orang Yahudi bersembang. Seorang kata kat kawan dia ni rajin nak ubah yang dia berdakwah semua. Kata, kenapa kau nak tegur dua orang lagi? Yang diorang ni akan hancur atau diorang ni akan diazab. Orang yang baik di kalangan Yahudi ni kata apa? Qalu ma'ziratan lakum, sebab aku nak bagi alasan daripada Allah kalau Allah tanya. Jadi ada orang Yahudi yang baik, tetapi keseluruhan Quran ceritakan orang Yahudi majoriti dia jahat, majoriti dia bermasalah, majoriti dia memang buat kerosakan, dia tufsidu fil ardh, dia memang memberi kefasadan. Jadi sejarah tu yang panjang adalah satu kesinambungan yang mana kita nampak Zionism adalah wajah moden kepada sejarah yang panjang. Contoh kalau kita tengok yang bunuh Nabi dulu siapa? Orang Yahudi. Kesinambungan tu berlaku sampai hari ini. Perangai untuk membunuh orang baik berlaku hari ini. Perangai untuk mencuri berlaku hari ini. Perangai untuk melakukan kemaksiatan yang melampau berlaku sampai hari ini. Jadi ini semua satu kerangka yang dia zahirkan dalam bentuk political will dia, Zionism. Tapi Zionism tidak menggambarkan keseluruhan cerita. Kalau kita hanya bergantung kepada apa yang diceritakan oleh Barat macam Walter tadi, digambarkan seolah dia nak pergi kat satu tanah nak ni. Sebenarnya kalau macam tu kita tak faham kenapa Amerika nak tolong. Kita tak faham kenapa European countries sini nak tolong. Kita tak faham kenapa UN nak tolong. Kita tak faham kenapa masih ada yang selain daripada Yahudi yang nak tolong. Tapi bila kita faham mereka ni adalah satu bentuk kerosakan yang berterusan, yang mana diorang ni pun kalau ikut Yahudi, diorang ni yang merosakkan kitab, diorang ni yang mana kalau kita boleh mengakar balik pada 1200, dalam Yahudi sini ada sekumpulan yang dinamakan Kabbalis, lepas tu Reconquista, lepas tu banyaklah sejarah-sejarah penyelewengan yang ada, sehingga kan kita boleh katakan apa pun asas Zionism daripada kitab Talmud itulah penyelewengan diorang. Jadi kalau kita tengok keseluruhan gambar yang lebih besar daripada Quran, daripada sejarah macam mana diorang ni, kalau tengok boleh alih balik sampai kepada Misraism, dan kepada 1800 tahun tu sebenarnya Yahudi ni dia ada pelbagai identiti, tapi dia bersatu kat satu, majoriti satu identiti, iaitu dia akan melawan Tuhan, dia akan membunuh orang, dia akan membunuh anbiya, dan ketiga dia akan buat kerosakan. Dan ciri itu bila kita tengok Zionism sebiji, which is kalau lah kita kata apakah takrif Zionism di sisi Islam, kita boleh ambil kefahaman daripada Al-Quran ni dan mengatakan itulah takrif Zionism. Dan sejarah dia, kita boleh kata sejarah Zionism tu bukan bermula dengan Theodor Herzl. Maksudnya ciri-ciri Zionism tu sudah pun bermula sejak zaman Nabi dahulu lagi. Sudah mula lama. Jadi sebab itu kefasadan tertinggi yang boleh dibuat di muka bumi kat mana? Kalau ikut Islam, fasad paling tinggi ikut tempat kat 3 tempat. Fasad dekat Mekah, fasad dekat Madinah, fasad dekat Baitul Maqdis. Sebenarnya mereka pun dalam ciri-ciri hati mereka tu, kalau kata nak lawan Tuhan, mana tempat paling kuat nak lawan Tuhan? Masih dekat sana, Baitul Maqdis. Dan dia faham hadis-hadis berkaitan tentang umat Islam akhirnya akan menang di Baitul Maqdis. Kalau kita tengok kajian-kajian berkaitan Zionism ni pun, yang satu perkara yang mungkin ramai tertanya juga, Zionism ni pandangan dia etis ke, beragama ke, atau macam mana? Sebenarnya dia pergi kepada satu identiti moden yang dah gabungkan semua tu. Maknanya orang Yahudi yang nak beragama, dia boleh buka Talmud, dia baca tu dalam tafsiran Zionism. Orang Yahudi yang nak moden, yang tak nak pegang Talmud, tak nak pegang apa, dia boleh tengok tu sebagai satu semangat kebangsaan dia, sebab dia pun perlukan negara. Jadi sebab tu kalau kita tengok mana-mana negara dia nak bina, dia akan bina atas asas apa? Atas asas dua asas, atas asas agama dengan atas asas bangsa. Macam Malaysia akhirnya tonggak kepada pembinaan Malaysia adalah Melayu dan Islam. Begitu juga macam bila Israel dia nak buat negara tu, dia akan bina tonggak dia dengan Zionism, dia menyatukan konon-kononnya agama Yahudi, walaupun sebenarnya dia agama Yahudi yang dah menyeleweng daripada Talmud, dan juga semangat kebangsaan Israel, dan mana dalam kerangka satu bentuk modern political movement. Itu satu layer.